hendak dilaksanakan. Itu sedikit dia punya definisi. Saya tak pasti ada depannya ada definisi lagi tak. Okey, apa tujuannya? Tujuannya untuk mendapatkan maklumat tentang perincian dan objektif projek. Contohlah, awak nak kasihkan apa projek awak tudung. Awak kena tahulah tudung apa yang awak bentuk, shawl, apa tudung chiffon. So awak kena tahu. Kalau awak tak tahu pasal shawl, pasal chiffon, jadi awak projek tu macam ke laut dah. So tak tahu apa-apa, awak tak tahu 1 inci perincian pasal projek tu. Jadi objektif projek tersebut tak tercapai. Jadi awak kena tahu lah. Contohnya awak Google dulu, awak kaji berapa jenis tudung. Tudung apa, makcik, tudung makcik macam apa, tudung makcik mawang apa, tudung budak remaja apa, tudung apa, kanak-kanak apa. Jadi dia apa, mesti detail. Sebab tu dia memberi gambaran awal keseluruhan projek yang awak hendak laksanakan. Okay, awak kena pilih satu projek lah contohnya. Okey, pelaksanaan projek brief ini penting bagi memastikan hasil produk memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh pelanggan. Puas hatilah, pelanggan puas hati kalau produk awak tu terbaik. Tentunya dia suka dengan tudung awak ni, tudung apa, bawal. Warna pun dia suka, contohnya tudung Nilofa. Jadi dia produk tu memenuhi kriteria pelanggan sebab ni tudung Nilofa glamour lah, awak kena gunakan duta ni Nilofa. Jadi awak berjaya menarik perhatian itu yang kena awak tahu. Siapa pelanggan awak. Kalau perempuan, remaja, tudung dia mesti bentuk apa? Contoh Nilofa kan. So dia cantik dan ramai suka. Situlah sebab awak buat kajian awal kan. Dia nak tahu apa yang awak nak kena buat. Okey, itu dia project brief. Okey, kita tengok seterusnya definisi project brief. Okey, masa awak bab 2, awak belajar pasal pengurusan projek. Apa itu jadual kerja, apa itu perancangan projek, apa itu anggaran kos, apa itu pembentukan kerja kumpulan. Itu secara amnya, secara belum spesifik lah. Dia hanya tunjuk apa carta organisasi. Okey, belum ada idea projek kan. Tak nampak lagi apa yang awak kena buat. Dia macam kita panggil sebagai zahir, luaran. So kita tak kita sediakan dia punya infrastruktur, senang cakap lah. Okay, infrastruktur apa yang kita kena rancang. Berapa lama nak buat projek kan. Tapi kita tak tahu apa itu projek kan. Tapi bila kita masuk projek brief, kita terus detail lagi. Sebab kita nak buat projek tu, apa projek yang kita kena buat. Okay, itu yang kita tahu apa projek kita buat. Kalau kita sembang pasal berapa orang pekerja, berapa kos, berapa kumpulan nak kena buat tapi akhirnya kena bincang projek yang kena buat. Contohlah awak bincang subject science kan. Apa orang nak cerita, buat kumpulan ni. Nak cerita pasal apa? Esophagus contoh lah. Itu yang projek brief ni cuba sampaikan. Okay, kalau mengenai sini mungkin projek brief awak buat skirt labo hijabista contoh. Itu projek brief cuba sampaikan lah. Awak kena buat contohnya tinjauan awal siapa yang awak punya pelanggan. Itu projek brief. Okay, fokus seterusnya untuk mendapatkan buat projek ni kena mendapatkan maklumat lengkap tentang produk yang ingin dihasilkan. Awak kena Google, awak kena cari dekat butik-butik, awak kena keluar. Sekarang ni COVID lah memang tak boleh keluar lah. Okay, tapi kita sekarang ada online. Maklumat ini diperoleh daripada pelanggan melalui perbincangan. Kalau dulu boleh bersemuka, masa sebelum COVID kita boleh jumpa dengan pelanggan. Contohnya awak jumpa dengan macam-macam membawang, dia tanya tudung saya ni okey tak? Macam itulah projek brief. Jadi dia lebih kepada perbincangan. Kalau dia setuju, boleh belilah, ataupun kalau dia setuju mungkin dia akan bawa lagi ke depan. Okey, minggu depan makcik nak beli apa 10. Dapat dia projek tu, bincang dulu hasilnya, kemudian boleh juga. Okey. Semua data disusun dalam bentuk jadual brief dan digunakan sebagai rujukan untuk membina produk. Macam maknanya semua maklumat ni kita kena kumpul. Nanti lama-lama projek tu makin lama makin perfect lah. Okey, kita tengok definisi project brief. Project brief ialah satu proses perbincangan awal antara dua pihak, iaitu pengurus projek dengan pelanggan. Okey, kita kena jumpa, ataupun yang sekarang ni zaman media sosial kita boleh tanya melalui WhatsApp atau Telegram ataupun Skype ataupun macam-macam lah jenis saluran, kita boleh tanya dengan pelanggan kita. Contohlah awak jual makanan, selain boleh tudung dengan skirt kan, makanan, contohnya awak jual nasi ambeng. Okey, jadi projek tu kita kena tanya dengan pelanggan. Kalau pelanggan contoh awak jual, awak tak tanya, nanti dia komplain, lama-lama dia tak nak beli dengan awak. Sebab tu awak kena tanya secara faham lah. Sedap tak kak makan nasi ambeng tadi? Nasi ambeng tadi masin tak kak? Jadi dia tahu, dia
kita awak tanya dia cakap, oh mas, okey lah, sedap lah. Kalau macam tu nak tambah sedap lagi tak? Jadi di pelanggan ni didengar dia pun sedap hati. Sebab apa? Awak sebagai pengurus projek awak tahulah, oh nasi ambeng ni kurang sedap lagi daripada maklumat kan. Dia kena tambah lagi apa, kena lagi motor ke, kena tambah garam ke, contohnya lah. Jadi dia dapat menyelesaikanlah masalah punya produk ni. Mereka bentuk juga perlu bersama-sama semasa sesi perbincangan supaya dapat menerjemahkan idea reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran bebas atau contingan. Yang ni dah start lah. Project brief ni dia tekankan kepada lakaran. Contohnya kalau kan nasi ambeng lah, contohnya tudung. Macam mana lakaran awak? So reka bentuk ni dia yang buat. Awak hanya pengurus, contohnya dalam istilah kat sini lah. Pengurus projek ni macam ketua. Bawah dia ada satu, nama dia pereka bentuk. Jadi dia lebih kepada perancangan untuk hasilkan suatu produk, dibincang antara pereka bentuk, pelanggan pun ada dengan pengurus projek. Sama-sama contohnya mesyuarat. So kat sini ada 3 orang lah. Sebab tu kalau ramai lagi bagus. Jenis lakaran ini akan dibincangkan pada bab yang seterusnya. Bab lakaran ada bab 4 ke 5. Okey, tujuan utama bincangan ini untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan mengenai produk yang ingin dibangunkan bersandarkan ciri-ciri projek brief. Daripada hasil pembincangan awal tadi tu kita dah dapat tujuan lah. Okey, awak nak buat apa? Kita contohnya awak pilih satu lagi produk yang lain, awak nak hasilkan Android. Okey, iPhone contohnya, iPhone 8. Belum dia tanya dengan makcik bang, mahal tak? Ni harga dia 3,000 je kan, mahal lah. Tapi produk tu dia ada ni, dia suka ada thumbprint, Android tu ada boleh tengok Google laju kan, line dia kan. Jadi dia pun macam tu kan. Jadi cost dia tinggi. Jadi dia faham. Kat situ pentingnya project brief kita dapat bincang dengan lebih tepat. Okey, yang kedua untuk hari ni standard pembelajaran ialah ciri project brief. Project brief ni dia lebih kurang, ciri-ciri dia lebih kurang macam pengurusan projek. Cuma dia lebih detail lah. Saya rasa lah sebab dia ada mockup atau model. Berbanding dengan pengurusan projek sebelum ni, dia hanya secara carta organisasi. Okey, dia dah ada produk yang perlu dihasilkan dalam project brief ni. Okey, nanti kita kena kalau dekat sekolah kita boleh buat lah produk dia. Contohnya mockup ni awak buat beg tangan, basikal taklah, kita buat contohnya tudung. Okey, tu dia panggil mockup tapi bukan benda gunakan model yang sebenar lah. Okay, ciri-ciri project brief ni ada 7. Tajuk projek, gambar keseluruhan projek, kriteria produk, perancangan pengurusan projek, analisis kajian, lakaran idea, mockup atau model. Ada 7 kat sini lah. Lalu kalau keluar soalan dia akan tanya 3. Berikan 3 ciri-ciri projek brief. Okey, 3 satu yang senang dia tajuk, gambaran dan kriteria lah. Okey, lakaran pun boleh. Cuma awak kena tahu 3 lah. Okey, seterusnya dia akan masuk satu demi satu lah setiap ciri-ciri ni. Tajuk projeknya apa, produk yang dihasilkan, spesifik ke tak. Okay. Kalau tudung takkan nak kita cakap tudung je kan. Kita nak pilih apa, tudung shawl, chiffon. Biasa kalau yang Bangladesh ke Pakistan tu dijual dekat Muaz tu semua tudung kan. Senang, dia tak payah nak fikir sangat. Semua tudung dijual. Jadi produk tu menyeluruh. Perempuan tu berebut datang dekat Muaz. Contohnya dekat mana Jekyll. Semua jenis tudung, semua jenis selimut, semua jenis apa-apa yang ada dekat situ kan. Telekung. Jadi dia bantai jual semua sekali. Dia tak payah nak fikir kan, dia tak spesifik. Boleh juga. Kalau awak yang jenis yang baru nak berkembang, baru budak nak up tu kan. So dia lebih spesifik lah jual satu produk yang kalau macam Muaz, JK, Prima Moda tu memang nak kaya tu dia jual bantai semua kan. Boleh juga. Okay, tu tajuk projek. Kedua ialah gambaran keseluruhan projek. Pengurus projek mestilah memahami gambaran keseluruhan projek. Mesti ada 2 gambaran, iaitu pengurusan projek dan gambaran awal produk. Pengurusan ni maknanya awak nak buat macam mana presentation ke, okay, nak bincang dengan pengurus projek ke dengan mereka untuk supaya awak dapat bincang sesama dulu sebelum awak jumpa dengan pelanggan. Awak jangan terus jumpa pelanggan dulu. Kalau awak jumpa pelanggan, nanti salah pula kan, salah tafsir. Kemudian bila awak dah bincang dengan mereka bentuk, baru awak jumpa dengan pelanggan. Kenapa? Nanti awak salah bagi rekaan, nanti dia ini tak lawa ni kan. Kita fikir oh ni lawa. Kemudian bila dah buat, kena jumpa juga dengan pelanggan lagi ni. Sebab apa? Nak tahu pelanggan tu nak apa. Okey, jadi 2 kali lah jumpa mereka bentuk, jumpa dengan pengurus projek. Kemudian barulah jumpa dengan pelanggan. Okey.
Kemudian gambaran ini tengok dia ada foto. Ni bincang sesama lakar tu gunakan komputer ribu atau laptop. Itu gambaran keseluruhan projek. Yang ketiga ialah kriteria produk. Kriteria ni melibatkan elemen dan prinsip. Yang ini semua bab dalam RBT daripada form 1 sampai form 3 ada elemen dengan prinsip. Tapi saya tak payah cerita kat sini banyak kali ulang lah ni. Okay, elemen tu garisan semua tu, prinsip, keharmonian, kepelbagaian semua tu, saya tak payah cerita sebab benda tu banyak kali ulang. Nanti masa form 3 pun akan ulang-ulang. So masa awak belajar dunia reka bentuk saya tak ulang lah. Yang keempat ialah perancangan dan dalam pengurusan projek. Yang ini masa form 1 bab 2 pengurusan projek dah ada. So pengurusan projek tu hanya salah satu je dalam projek brief. Jadi projek brief ni lagi besar lah sebenarnya. Pengurusan projek ni satu sebab dia fokus memang projek tu. Apa yang ada dalam projek brief ialah pengurusan projek. Kerana kita nak kawal projek ni, ada skop projek, kos pengeluaran, masa perancangan, jadual kerja dan pembentukan kumpulan kerja. Semua ni ialah sub lah. So pengurusan projek hanya sub daripada projek brief. Projek brief ni lagi menyeluruh. Analisis kajian reka bentuk produk dalam pasaran ni dia dah start masuk mengenai lakaran. Okey, ataupun kajian reka bentuk dan kajian pasaran. Apa yang awak kena buat lah. Dia start dengan projek brief ni, dia start dengan membuat soal selidik dan pemerhatian. Contohnya dia ada borang brief, okey, ataupun borang projek brief. Ke F ialah lakaran idea, ialah bentuk visual yang menarik. Lakaran idea ni memang selalu dia untuk menarik perhatian pelanggan, okay, supaya dia dapat menarik perhatian. Dan yang ketujuh ialah penghasilan muka atau model. Daripada semua sekali 1 hingga 6, itu yang kita dapat hasilkan muka atau model. Jangan terus lukis je. Selalu pelajar dia dapat je produk, dapat tema je, dia tudung, dia terus nak lukis. Tak boleh, dia kena tanya dengan kawan dia dululah. Contohnya kawan dia dah form 2 juga, form 1, 13 tahun. Kau tudung apa kau suka? Chiffon. Macam mana kau suka macam? Dia ada lilit-lilit sana lilit sini kan. Dia dah kena tahu dulu dia punya visualnya. Baru awak lukis. Jangan terus lukis je. Nanti awak salah mod level kan, kecewa kan. Tak lawa, kawan pun suka tengok macam menyampah kan. Jadi awak kena tengok dulu baru awak lukis. Tanya dulu baru lukis. Jangan lukis dulu baru tanya kan. Nanti terbalik pula. Okey, last kali penghasilan muka atau model ni dia mesti ada 2 jenis, iaitu 3 jenis, model olokan, model berfungsi sepenuhnya atau separa berfungsi. Sebenarnya memang ada 3 jenis lain-lain. Model olokan ni olok-olok je daripada bahan yang mudah didapati, bahan kita semula, digunakan polisterina, gabus, span dan kayu. Ni selalu keluar soalan ni, dia tanya apa bahan yang digunakan untuk menghasilkan mockup. Itu yang model olokan, digunakan polisterina. Nanti selalu buat kat sekolah pakai ni lah, lalunya barang yang daripada sampah tu kita guna balik, recycle. Okay, model berfungsi sepenuhnya memang produk sebenar. Kalau separa berfungsi ni, dia separuh je berfungsi. Dia tak penuhnya berfungsi. Okey. Saya rasa sampai perancangan projek brief je sebab dah 11 suku. Nanti akan sambung minggu depan. Okey. Yang ini dia dah masuk detail kepada borang brief. Okey. Ataupun kat sini agak, kalau lain ni ialah survey lah. Kalau kataan, kalau cuma RBT ni dia suka sangat perkataan brief kan. Sebenarnya kat saya bagi kat awak selalu dengar survey kan. Ni lah brief. Okey, kita tengok senarai semak dalam bentuk penyelesaian masalah ni, kita ada soal dan jawapan. Tapi yang first kali dia tentu kat sini soalan dulu lah. Senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama. Dia kena bentuk soalan. Kalau kita tengok, kalau kita biasa pergi mana? Pergi interview, mesti orang tanya soalan kan, mana ada orang bagi jawapan. Interview ni kita nak kenal orang yang nak kerja tu. Tapi kalau adalah reka bentuk ni, kita soal ni untuk kita tahu apa produk yang kita nak buat kan. Contohnya apakah kegunaan produk ini, di manakah produk ini digunakan, bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan. Semua awak tanya. Adakah awak tanya diri sendiri ataupun awak tanya dengan pelanggan? Okey, sini boleh juga tanya diri sendiri dulu. Kemudian kalau awak tanya dengan mereka bentuk awak ataupun awak ada kawan, awak tanya je dia, aku ada tudung tapi tudungnya aku tak tahu nak buat macam mana. Nanti dia lain dia. Kau nak tudung apa sebenarnya? Macam tu dia soal menyoal ni lama-lama. Dia macam Plato dengan Socrates lah. Teknik dia soal jawab. Jadi bila dah lama-lama dia akan berkembang lah idenya. Okay. Saya terpaksa sambung walaupun azan sebab masa pun tinggal sikit je. Okay. Kemudian borang projek brief, yang tadi tu sedarek semak ni borang projek brief ialah jawapan kepada soalan-soalan tadi. Nanti masa form 3 awak kena buat ni. Tapi untuk bab
project brief ni, awak saya minta buat nota je. Saya sebab saya tak sempat jumpa awak. So untuk hari ni saya minta awak sampai nota je. Cuma nota tu saya tak nak awak salin sebiji semua. Awak tak payahlah salin jadual 3.1 ni semua ni awak nak kena salin, tak payah. Cuma awak nyatakan dia ialah penyataan masalah yang disenaraikan. Ni awak ambil ni je, awak salin. So saya tak nak awak salin semua sekali, tak payah. Sebab nanti awak juga yang penat. Okey. Semua yang kat sini awak jawab yang first kali ni. Maklumat di ruang catatan pada projek berilah jawapan kepada semua. Itu kita tak tahu ni kan. Kita dah belajar kat sini. Jadi bila awak buat nota, awak buat yang penting aja. Yang penting aja supaya awak dah tahu dah. Cikgu Izal banyak membebel buat apa kan. Masuk dalam otak kan. Tapi awak salin yang istilah-istilah yang penting je. Contohnya di sini definisi ambil yang first ni. Okey, awak buat dalam bentuk peta minda. Okey? Okey, saya sampai sini je. Kan? Ada lagi ke bawah? Jawapan mencari maklumat dia 3.14 dah. Okey? Ni saya sampai 3.1. 3.13. Okey, ada soalan? Cikgu, jadi tugasan buat nota je lah kan hari ni? Nota je. Saya okey, tu je lah sampai 3.13 je. Ada lagi 15 minit sebelum 1:30. Sempat awak buat? Buat sekarang lah. Boleh, satu Malaysia. Satu Malaysia tu. Boleh faham tak ada soalan pasal projek brief tadi? Lama tu benda. Okey. Cikgu, Ya. dekat nak hantar tak? Ni. Okey. Okey, hantarnya macam ni. Awak screenshot, awak hantar dekat Telegram kelas lah. Hantar tak apa je, nanti cikgu saya pun tengok. Satu muka surat saja. Quizzes je cikgu. Quizzes pun awak kena buat. Quizzes saya dah buat, saya dah hantar kat GC. Okey, dia sampai pukul 4 kan? 4.22 hari bulan due date. 20 ke 21? 22. 22. Tak apa, itu buat pelan-pelan je. Tapi janji awak buat lah. Sekarang ni, untuk hari ni, sedikit nota. Sekurang-kurangnya. Okey, bagi awak rajin. Cikgu, Rajin tak? quiz tu kalau tak boleh buat macam mana? Tak boleh buat. Tapi awak, saya kadang cakap, senang cakap abai kan je. Tapi nanti dia tulis kat situ missing. Missing, alamak, missing missing. Cikgu macam hari tu video. Macam hari tu video cikgu bagi video suruh tengok. Lepas tu tiba-tiba saya tak tahu tugasan dia apa, dia tulis missing. Saya dah tengok video. Ada satu video tu. Yelah, sebab itu classroom dia kadang dia tak boleh baca email awak tu. Itu punca utamanya, dia tak boleh baca email awak. Kalau dia dapat baca email, dia terus detik, dia tak boleh missing. Dulu sebelum ni pernah berlaku benda juga. Dalam 2-3 orang, tak ramai yang macam ni. Ramai juga ni rasanya, 3-4 orang ni. Macam ni je lah. Okay, awak buat je nota. Yang quizzes tu ada, tak ada. Macam tu lah. Kalau ada, nanti kita usaha jugalah. Tanya juga dengan Cikgu Nur Khairi tu macam mana. Saya rasa macam di email masalah ni. Email KPM ni, Kementerian Pelajaran Malaysia ni, dia tak dapat dibaca ke. Itulah dia tak ngam dengan link quizzes tu. Kan? Saya dah lama tak jumpa masalah ni sebab dulu sebelum ni form 2 dengan form 3 ada masalah juga lah. Bukan tak jumpa langsung, memang jumpa masalah ni. Saya suruh tanya dengan Cikgu Nur. Cikgu Nur cakap memang masalah email kadang-kadang. Tak tahu, bukan semua lah. Ada dalam 5-6 orang je daripada semua orang ni. Sikit je. So awak cuba lagi buat aja sebab online ni masalah macam tu. Ya. Dia Sebab tak dapat. quiz cikgu lain boleh buat. Quiz cikgu je yang tak. Bila saya dapat. Canggih. Pelik lah saya. Quizzes semua pakai email saya ni. Email KPM saya. Apa tu? G tu. Depan kepala G tu. Awak semua kepala G kan?
Tak apalah, kita ada Google Meet ni, nanti saya try juga habiskan juga dengan tajuk Project Frame ni. Kita dalam masa terdekat ni, semua orang akan ikut dengan Google Meet. Saya tengok ramai juga yang dapat ikut Google Meet 26. Kelas ni 26 ke 25 orang? 29. 29, ada lagi 4 orang tak ada kan? Ha. Oh tapi kehadiran Cikgu Saiful dah ambil kan? Dah ambil dah. Okey. Sebab kesian pula yang 4 orang tu tak dapat ikut. Dia memang selalu tak dapat apa-apa hal. Kalau Telegram ke, Google Meet ke, Quizzes ke. Tak tahulah, kadang-kadang dia orang ada masalah lain. Oh kat kampung Okay, kelas lain pun ada jugalah 4-5 orang mesti tak dapat juga. Macam mana kan? Lain pun apa? Lain ke laut. Tapi bahan-bahan online tu saya bagi juga untuk orang yang tak dapat datang ni offline. Kalau dapat berhubung dengan dia, macam kalah semua bahan ada kat Google Classroom. Cuma yang Google Meet ni lah dia tak dapat jumpa. Tak tahu macam mana cikgu saya perlu uruskan yang tak dapat masuk. Okay, ada soalan pasal project brief tadi? Senang? Susah ke? Terus jadi blur dengan cikgu Izam Bebil ni. Okay, awak cubalah buat nota tu dalam masa 8 minit. Sekejap je, jangan buat banyak. Saya tak suka orang nota banyak. Saya pun tak nak baca banyak ni. Buku teks ni pun dah cukup dah banyak. Awak buat yang buat lawa, gunakan pen warna-warni. Bagi cantik sikit. Cantik sikit macam muka awak tu kan. Barulah. Berseri-seri muka saya tengok. Buat peta awan ke, peta dinosaur ke, peta lembu ke.
Okey, baik. Masa dah habis. Ada dah soalan ke tangan Tak tergeliat ada. ke? Tak Okey ada eh? soalan. Okey eh? Sihat dah tangan? Okey, awak sambung ya Buat Nota. Hari ni punya kelas sampai hari ni. Cuma saya nak minta tolong dengan orang yang tak dapat datang ni. Ada tak nombor kontak dia? Siapa ada yang tak dapat datang? Nombor kontak dia. Kan awak satu guru kan? Ada tak yang satu kampung ke, satu taman ke, satu lorong ke ataupun tahu pasal dia lah. Tak ada yang tak kenal lah. Baru formal memang tak kenal. Kenal tapi tak Nah, dapat. tapi tak ada maklum kan. Tak apa, nanti awak siapa yang ketua kelas ni maklumkan dengan ni Cikgu Saiful, minta dia buat nota tajuk brief lah yang tak dapat datang tu. Maklumkan ketua kelas, maklumkan dengan ni Cikgu Saiful dalam grup Telegram supaya boleh maklumkan yang tak dapat datang ni. Okey? Siapa ketua kelas awak? Saya. Intan Nur Najiha. Okey, beritahu dengan Cikgu Saiful dekat dalam grup Telegram. Nanti suruh yang tak dapat datang ni maklum pada boleh buat nota tajuk brief Okey, Eko. Okey, untuk kelas untuk hari ni itu saja. Kalau ada soalan boleh juga tanya dekat Google Classroom, bagian komen kalau sebab saya tak dalam grup Telegram awak. So itu je, sekian, terima kasih hari ni. Terima kasih yang semua datang. Sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Bye. Assalamualaikum cikgu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama.